sejahtera anak-anak didik yang cikgu kasihi ya. Walaupun kita telah pun menjalani PKP yang bermula hari ini, tapi pembelajaran masih lagi berlangsung, iaitu PDPR ya. Diharap anak-anak semua bersedia ya. Okey, untuk hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita ya di bawah tajuk tambah lagi bagi tahun 3 ya. Sebelum ni kamu belajar juga tambah, tapi tambah yang tiada kumpul semula ya. Untuk hari ini cikgu akan menyambung bagaimana menambah mengumpul semula. Okey, itu saja anak-anak. Kita akan teruskan selepas. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak didik tahun 3 ya. Okey, sempena dengan kita dicutikan awal ya kerana PKP, maka pembelajaran kita terus berjalan seperti biasa ya, di mana hari Khamis adalah hari untuk mata pelajaran matematik. Okey, untuk hari ni ya, hari Khamis. Hari ni hari Khamis. Berapa hari bulan hari ni? 6 hari bulan kan? Okey, 6 hari bulan 5 2021 ya. Kita meneruskan lagi pembelajaran kita ya di bawah tajuk tambah lagi. Okey, anak-anak boleh sebut tambah lagi. Okey, tambah lagi. Tambah lagi di sini bermaksud adalah di mana sebelum ni cikgu ada ajar kamu tambah ya. Tapi tambah sebelum ni tidak melibatkan kumpul semula ya. Untuk hari ini ianya melibatkan kumpul semula, di mana bermaksud jika lebih daripada 10 kita bagi kepada orang sebelah ya. Okey, jadi cikgu mulakan dulu dengan soalan pertama, iaitu contoh 1. Okey, untuk kelas-kelas tahun 3 sebenarnya cikgu dah ajar tambah ya. Cuma tambah lagi ni ada kelas yang cikgu belum ajar, ada yang dah ajar. Jadi cikgu ulang lagi sekali lah untuk tambah lagi ni yang bermaksud kumpul semula tu ya. Okey, contoh 1 yang bermaksud 2148 tambah 4 Kalau di kelas cikgu biasa minta awak sebut untuk ulang bagaimana nak sebut ya. Kita bedah 2148 tambah 4 kan. Cikgu selalu suruh kamu ulang. Sebab apa? Kemahiran menyebut, cara menyebut dalam perkataan itu penting ya. Sebab ada murid sebut 2148. Salah tu kan. Cara dia menyebut, ada orang sebut 200 lah, 1000 lah. Cikgu dah ajar awak bedah 1, 2, 3, bedah 1000, bedah ratus dan bedah puluh. Okey, kebanyakan murid tahu sebut ni. Okey, tambah 4. Cara pertama yang cikgu nak ajar adalah ianya melibatkan cara 1. Okey, cara 1 ni melibatkan kita guna gambar ya. Gambar. Okey. Tapi guna gambar ni bila angka tu semakin besar dia agak sukar lah. Tapi untuk sebagai asas kepada penambahan ni, cikgu suka nyatakan jugalah cara 1 ni supaya kamu boleh faham. Okey, kalau kita sebut di sini 2000 kan. Kalau kita lukis gambar, maka ianya menjadi blok lah. Kan? Blok. Kan? Cikgu selalu sebut dalam kelas ni blok berapa? Blok 1000. Kemudian kamu lukis lagi satu blok. Okey. Okey, ini juga menggambarkan blok 1000, betul? 1000. Yang ni pun blok 1000. So dah jadi 2000. Jelas? Kemudian ini 100. Kemudian cikgu pernah ajar awak ya, 100. Okey. Iaitu yang berbentuk seperti ini. Yang kita anggap blok ini ialah blok 100. Dalam kelas pun cikgu ada tunjuk kat kamu contoh blok 100 kan. Okey. Kemudian ada 48. Okey, macam mana blok 10? Macam ni lah kan. Dah biasa tengok dalam kelas saya dah tunjuk dah. Cikgu biasa tunjuk ada berapa blok 10. Maksudnya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya satu blok ni 10, 20. Kemudian ada lagi blok 10 ni 10. Kemudian 40. Jadi 4 lah 4 lah blok yang 10 ni. Betul? Jelas? Jelas ya? Okey, jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. 40 lah blok 10.
Kemudian ada blok 8. Satu-satulah yang melibatkan unit SAR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Betul? Okey ya. Kemudian kita tambah pula dengan berapa? Dengan 4. Ni 4. Okey, cikgu lukis di sini 4. 1, 2, 3, 4. Betul 4. Betul 4. Okey. Okey, melalui blok gambar rajah 2 ni 2000. 100 1 blok. 40 1 2 3 4. 4 blok 10. Kemudian 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian tambah dengan 4 1 2 3 4. Jadi dikumpulkan, kalau kamu lihat sini dah ada 8, campur sini 9 10. Nampak? Nampak tak 10? Nanti cikgu akan buat titik ya. Cikgu akan buat ni. Nampak ni? Ni pusing sampai sini. Sampai sini. Okey. Sampai sini. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita masukkan ke mana? Kita masukkan blok tu ke sini. Okey, kita masukkan blok tu ke rumah puluh. Betul? Betul? Kan? So, dekat sini dia akan jadi berapa? Kita tambahlah satu lagi. Maksudnya 10 tu dah jadi blok 1 blok 10 lah macam ni. Boleh? Okey, baki yang tinggal berapa? Ni, baki yang tinggal berapa ni? Ni 2 kan? Ni yang tinggal 2. So, jadi 2000, 100, 1, 2, 3, 4, 5 lah sekarang. Dah jadi 2000, 100, 1, 2, 3, 4, 5 lah. 50 berapa? 52. Jelas? Jelas ya? Ini melalui gambar rajah. Boleh ya? Okey. Okey ya? Ini melalui gambar rajah. Ini kita sebut cara 1. Tapi cara ini adalah di mana cara ini kalau kamu lihat ia perlu dilukis gambar rajahnya. Kan? Dia agak sukar lah bila nombor tu dah jadi 4,000, 10,000, 9,000 dia jadi susah nak lukis. Tapi cikgu terang kepada kamu ini sebagai satu konsep kepada tambah kumpul semula. Okey, kita beralih kepada cara kedua. Okey, tengok cara 2. Cara 2. Soalan tetap juga sama iaitu 2148 tambah 4. Betul? Okey? Soalan tetap sama. Cuma yang ini kita panggil sebagai, sebut ya, bentuk lazim. Sebut bentuk lazim. Bentuk lazim. Jangan bila orang tanya kamu tak tahulah nama benda ni. Bentuk ni tak tahu nama bentuk apa. Bentuk lazim. Okey? Okey. Dalam bentuk lazim, ianya memerlukan rumah ataupun nilai tempat. Cikgu selalu sebut dengan kamu, bila bina rumah, mesti bermula dari rumah yang paling kecil. Kebanyakan murid dah tahu dah rumah apa. Cikgu dengar tu ada yang sebut sah, cikgu sah. Lagi rumah apa? Puluh. Lagi rumah apa? Ratus. Dan yang terakhir, untuk tahun 3, rumah ribu. Okey? Mula-mula mesti kena hafal ni. Sapurari. Okey? 10, ratus, ribu. Bila dah betul yang ini, baru masukkan angka. Jika boleh, masukkan angka yang banyak digit di atas, yang sedikit digit di bawah. Bila nak susun angka, mesti mula dari rumah sah. Jangan mula dari rumah ribu tak boleh. Macam kamu kecil-kecil lah. Mula-mula lahir, tapak kaki kamu 2 jari je. Bila dah 4 bulan, naik 3 jari besar dia. Sekarang dah tapak dia dah ada 5 jari dah kan. Semakin membesar.
Daripada kecil kepada besar. So, susun 8, 4. Ikut je susunan. 1, 2. Jelas? Kemudian tambah. Ni boleh, kalau boleh buat garisan. Bila garisan senang. Masuk je ruang dia. Okey, tambah 4. 4 ni apa? Dia orang sebut SAR, cikgu SAR betul. 4 SAR. Masuk dekat rumah SAR. Mesti masuk di lorong masing-masing. Jangan salah masuk lorong. Macam kamu lah kan, kalau petang bunyi loceng, semua orang balik rumah sendiri. Tak adalah pula Aminah balik rumah Adam, tak ada. Ataupun Acong balik rumah Motor Sami, tak ada. Dia balik rumah dia sendiri. Ikut rumah masing-masing. Dan bila kita nak menambah, mesti ada garisan. Wajib ada garisan. Macam jalan raya lah kan. Jalan raya ada lampu isyarat, ada zebra punya cross. Kemudian ada macam-macam lah. Di jalan raya itu sendiri ada undang-undang. Sama juga dalam menambah, mesti ada undang-undang, mesti ada garisan. Kita tidak boleh menambah selagi kita tak buat garisan ni. Dia kata panggil border ni kan. Okay, sekarang 8. Ada orang kata cikgu 8 dekat kepala, 4 naik jari. Boleh. Ada orang kata cikgu saya nak lukis stick 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cikgu. Ni stick 8 cikgu saya nak lukis. Boleh. Tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Tadi 8 kan? 9, 10, 11, 12. Dapat 12. Tapi kita tak boleh tulis 12 macam ni. Salah. Okey, kerana ianya sudah lebih. Bila lebih kena bagi orang. Macam konsep ni tadilah. 12 semua kan? Gambar ni 12 kan? Betul? Betul 12 kan? Tapi kita ambil 8 tambah 2 jadi 10. 10 ni kita bagi dekat dia ni. Supaya cukup satu blok tu 10. Baki tinggal 2. Nampak? Nampak tinggal 2 kan? Sama juga dengan konsep ni. Okey, jadi 12 tu tadi 10 bagi dekat orang sebelah. Macam guna gambar rajah. Tapi ni guna directly, guna angka. Okey, dapat 12. Jangan salah pusing. 2 ni rumah SAR, bagi dekat dia 2. 1 ni bagi dekat dia. Dekat orang sebelah. Dekat rumah Puluh. Kenapa bagi rumah Puluh? Sebab ni 10. So, bagi dekat dia ni 1. Nampak? Bulatkan. Okey. Kemudian, tambah 4. Tambah 1. 4. 1, 2, 3, 4. Tambah 1 lagi. Jadi, 5. Okey, jadi 5. Tulis 5. Okey, yang dekat bawah ni, kalau tak ada angka, ini dianggap sebagai sifar. Sebagai sifar. Ya, bukan kosong. Tu air kosong, sifar. Okey, jadi 1 tambah sifar. Dapatlah 1. Boleh? 2 tambah sifar. Dapatlah 2. Okey, bila dah siap, buat garisan di bawah ni. Supaya lebih comel. Macam kamu lah kan. Dah pakai baju Melayu, dah pakai sampin. Kenalah ada songkok dia. Barulah nampak orang kata apa? Macho. Jadi, sama juga dengan nombor ni. Kita perlu macokan dia. So, kita buat garisan lawa-lawa macam tu. Jelas ya? Ini adalah penambahan yang berlaku di mana kita menulis dalam bentuk lazim mengikut rumah masing-masing. Sekiranya lebih daripada 10 je, 10 atau lebih, mesti kena letak sini 1 bagi dekat orang sebelah. Boleh? Okey, itu adalah contoh cara yang kedua. Boleh ya? Boleh? Jadi nanti nota ini ni kamu kena salin dalam buku tu, tulis. Okey? Contoh 1, cara 1 ni. Cara 1 ni 1 muka surat. Kemudian apa ni? Cara 2. Cara 2 tu pun 1 muka surat. Faham ya? Ni buat macam ni. Okey. Jelas ya?
Ya. Ini cara 1, yang ni cara 2. Kalau kita lihat jawapan adalah sama, 2152. 2152. Bezanya yang ni guna gambar, yang ini guna bentuk lazim. Jelas? Okey, ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, boleh WhatsApp lah tanya. Kan? Ataupun apa guna apa? Call lah, video call pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, cikgu teruskan lagi dengan contoh yang berikutnya ya. Okey. Okey, apa yang ingin cikgu tunjukkan contoh kedua ni adalah menggunakan terus kepada bentuk lazim. Terus kepada bentuk lazim. Dah lama tak guna ni, dia punya spine ni macam rosak sikit kan. Okey, contoh yang kedua, ianya melibatkan 3 digit pula. Tadi 1 digit je. Contoh okey, 6,000. Ni contoh 2. Okey, contoh 2 ni susah sikit je. 6,472 tambah 143 sama dengan. Okey, baca lagi sekali. 6,472. Kita bedah dia kan. Jadi kita senang nak sebut. Yang ni 143. Cikgu dah ajar kan. Mula-mula awak masuk darjah 3. Okey, sama juga yang ini hanya terus menggunakan bentuk lazim di mana kamu membina rumah juga. Rumah. Okey, bina rumah. Okey, mula dengan rumah apa tadi? Cikgu ada dengar tu. Dia sebut sa cikgu. Puluh. Dah pandai dah. Lagi? 100. Lagi? 1000. Ada yang dah tahu tu. Ada yang dah cakap dah. Bagus. Dia dah hafal. Okey, kemudian masukkan angka. Cikgu sebut dah bilangan yang banyak di atas, yang sedikit di bawah. Atau digit yang ada 1, 2, 3, 4 tu di atas. Digit yang 3 ni di bawah. Bukan tak boleh yang ni di atas ni di bawah. Boleh. Tapi untuk keselamatan ya. Supaya apa? Lebih selamat. Lebih selamat. Okey. Masukkan sini 2. 7 di rumah puluh. 4 di rumah ratus. 6 pada rumah ribu. Kemudian tambah. Sama juga ni rumah sa 3. Rumah puluh 4. Rumah ratus 1. Kemudian buat apa? Buat garisan. Wajib buat garisan. Kalau tak ada garisan tu maksudnya macam tak sempurna lah. Kita menambah tu. Boleh? Okey, kemudian kamu mula menambah. Mula menambah, cikgu pesan lagi sekali dari rumah sa. Tengok anak panah cikgu. Dari rumah sa. Tak boleh tambah cikgu. Saya rasakan saya bosan lah dari rumah sa. Saya nak tambah mula rumah ribu. Tak boleh. Kita kena ikut undang-undang dan peraturan matematik. Macam kamu juga kan. Ada peraturan dalam hidup. Sebelum makan, kena basuh tangan. Lepas basuh tangan, baca doa, baru makan. Betul tak? Kalau mak kamu beli ikan kat pasar. Undang-undang dia balik mesti bersih siang apa semua dulu. Baru boleh goreng. Mana boleh balik pada pasar. Masuk je ikan. Dalam kuali goreng. Siau tu. Tak boleh. Dia semua dalam hidup kita ni ada undang-undang. Sama juga dengan nombor. Nombor juga mempunyai undang-undang. Mesti tambah atau tolak bermula dengan rumah sa. So, 2 tambah 3. Cikgu selalu ingatkan kamu, nombor besar dekat kepala. 3 dekat kepala. Lepas tu naik 2 jari. Naik 2 jari sekarang. Lepas 3 apa? 4. Lepas 3 apa? 4, 5. So, dapatlah 5. Nampak? Kalau orang tu rasa cikgu tak nak guna jari lah, jari saya ni keras lah, sakit lah, gunalah stick. Lukis stick kat tepi ni, tak ada masalah. 1, 2, 3. Dah dapat 3. Tambah lagi 2. 4, 5. Tulislah 5. Tak ada masalah. Lukis je stick dekat bahagian tepi buku tulis awak tu. Tak payah padam. Okey, 5.
Kemudian 7 dengan 4. Dekat mana? Yang besar siapa? 7. 7 naik kat kepala. Tepuk kat kepala awak tu. Okey, naik berapa jari? 4. Okey, lepas 7 apa? 8, 9, 10, 11. Kan? Dapat 11 macam ni. Cikgu dah beritahu awak dah. Kalau 10 atau lebih, kan? Mesti bagi dekat orang sebelah. Tak boleh kedekut. Tak boleh tulis macam ni. Salah. Ni adalah salah. Okey, maka siapa yang nak bagi kat jiran tu yang mana? Bagi yang rumah 10 ni. Bagi yang rumah 10 ni. Ya, yang satu ni ambil. Ya, satu ni ambil yang ni. Rumah sar ni bagi dekat sini. Satu ni bagi dekat rumah ratus. Bagi dekat jiran sebelah. Bukan jiran satu lagi. Jiran sebelah aja. Awak baik dengan dia kan? Awak bagilah dekat dia. Okey, jadi dapatlah 1. Okey, 11 ni tadi. 1 awak ambil. 1 lagi bagi kat jiran. So, kiralah 4 dekat kepala. Naik 2 jari. 5, 6. So, dapatlah 6. Okey. Okey, yang tak ada nombor ni cikgu biasa cakap dengan kamu adalah angka sifar. So, 6 tambah sifar adalah 6. Jelas? Boleh? Itulah cara kaedah penambahannya. Senang je kan? Janji jangan salah masuk rumah orang. Okey, satu lagi cikgu nak ingatkan. Ada murid. Cikgu cakap ni sebab ada je murid. Yang kita tak cakap tu dia akan buat. Ni berdasarkan pengalaman cikgu lah. Dia akan tulis macam ni. Dia tulis macam ni. 5. Sini. 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 Ini betul ke salah? Ada yang jawab tu. Dia tahu. Ada yang jawab. Saya tahu cikgu. Salah. Kenapa salah? Kenapa dia salah? Sebab 5 ni kalau kita tengok tak masuk pun dekat rumah dia. Rumah sar. Okay. 11 ni dah masuk dekat tempat orang lain. Nampak? Dia dah masuk ruang orang lain. Rumah orang lain. Tu yang jadi salah. Mesti masuk ikut rumah sendiri. Sendiri. Tengok rumah dia. Ni 5 bawah. 11. 1 bagi dekat ini. Jadi 6. Ni 6 tambah sifar 6. Tengok. Mengikut lorong masing-masing. Jelas? Okey. Kita sambung contoh yang ketiga pula. Tajuk berikut adalah tambah 3 nombor. Tambah 3 nombor. 3 nombor tu maksud dia apa ya? Maksud dia ada 3 nombor kita nak tambah sekali. Okey, contoh. Okey. Contoh 1. Okey, contoh 1 ya. Baca soalan. 8 tambah 542 tambah 3,420. Baca soalan. Jangan malas nak buka mulut. Buka mulut tu baca soalan. 8 tambah 542 tambah. Kebanyakan murid dia tahu sebut number ni sebab dia dah belajar cara bedah kan. 3,420. Okey. Sekarang kalau anak-anak nampak di sini ada 3 nombor. 1, 2, 3. Itulah bermaksud tambah 3 nombor tu. Ya. 1, 2, 3. Tu maksud dia tambah 3 nombor. Jadi kalau tambah 3 nombor ni dia ada 2 cara. Cara yang pertama, cara yang pertama ialah kita tambah nombor pertama dengan nombor yang kedua. Okey. Tengok ya. Ni selang satu kotak. X1 ni selang satu kotak. Kamu akan tulis langkah 1. Sebut langkah 1. Langkah 1 tu adalah dengan menambah nombor pertama tambah dengan nombor yang kedua. Okey. Untuk peringkat awal ni memang cikgu buat rumah ya, ataupun nilai tempat dia supaya kamu kenal cara macam mana nak susun. Tapi kalau kamu dah terror nanti, kamu dah tak payah lagi buat rumah-rumah ni. Kamu terus tulis nombor sahaja. Okey, tapi untuk peringkat awal ni kita akan buat rumah ya. Okey, macam mana rumahnya tu? Samalah macam biasa juga. Tapi ni sikit je sampai rumah ratus kan. Jadi cikgu buat rumah ratus je lah sah.
Okey. Ada orang tanya, cikgu, ni 8 dulu. 8 nak tulis ni ke? Boleh. Ataupun nak tulis 542 dulu ke? Mana-mana pun boleh. Sama ada nak tulis 8 dulu ke atas, 542 di bawah boleh. Ataupun 542 dulu, kemudian baru tulis 8. Tapi cikgu nak bagi nasihat pada kamu, sebaik-baiknya cikgu lebih suka kamu menulis angka yang besar di atas dan yang kecil di bawah, supaya lebih nampak sistematik dan mudah untuk kamu nak kira. So, cikgu akan ambil nombor yang besar iaitu 542 dulu dengan menyusun masuk ke rumah masing-masing. Kemudian baru cikgu tambah dengan 8. Okey, 8 tu dekat rumah mana? Rumah sa. So, cikgu akan tambah. Buat garisan, tambah. Okey, 8 tambah 2. 8 dekat kepala. Lepas tu naik 2 jari. Lepas 8 apa? 9, 10. Dapat 10 kan? Dapat 10. Jadi, sifar dekat sini. Kan? 1 naik dekat sebelah. 1 naik dekat sebelah dia. Bagi dekat jiran sebelah iaitu 1. Nampak? Ni nampak? Cikgu bulatkan. Kenapa cikgu bulatkan? Kenapa cikgu bulatkan agak-agak? Kenapa cikgu bulatkan? Kenapa 1 ni yang cikgu bagi ni, cikgu bulatkan macam ni? Supaya kamu tidak tertinggal. Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang 4 macam ni, 1 calik sikit je. Tu tak perasan. Jadi terlupa nak tambah. Bila lupa nak tambah, jadi silap jawapan kan. Jadi buat bulat. Okey, 4 dekat kepala. Lepas tu naik 1 jari. Jadi 5. Kemudian 5 tambah berapa? 5 tambah berapa? Tambah sifar. Dapatlah 5. Okey. Dapatlah 5 macam ni. Tapi ni belum habis. Kerana kamu baru tambahkan nombor pertama dengan nombor yang kedua. Dia kena tambah nombor ketiga ni, jangan lupa. So, kamu dapat dah jawapan ni. Ni kamu dapat jawapan berapa? 550. Belum selesai. Kena bawa naik sini. Sama juga lagi. Buat lagi rumah. Tapi rumah sekali ni sampai 1000 lah. Buat macam ni. Kan? Okay, rumah sa. Rumah puluh. Rumah ratus. Rumah ribu. Cikgu buat singkatan. Sapurari. Okay, salin balik ni. Ni rumah apa ni? Rumah sa. Sifar. 5 rumah puluh. Kan? Kan? Sifar. Lepas tu 5 rumah puluh. 5 lagi ni rumah ratus. Kemudian tarik buat garisan. Okay. Okay, tambah berapa ni? 3,420. Masukkan sifar rumah sa lagi. 2 rumah puluh lagi. 4 rumah ratus. 3 rumah ribu. Boleh? Tu buat garisan. Kenapa buat garisan? Sebab hendak tambah. Tambah mula daripada rumah sa. Semua orang dah tahu kan? Ni rumah sa. Sifar tambah sifar. Dapat sifar. 5 tambah 2. 5 dekat kepala naik 2 jari. Lepas 5 apa? 6, 7. So dapat 7. Kan? 5 dekat kepala. 5 besar kan? Naik 4 jari. 6, 7, 8, 9. Dapat 9. Okey, yang ni 3 je ada. Maknanya yang tak ada kawan tu adalah nilainya adalah sifar. Sifar tambah 3, maka jawapannya adalah 3. Jadi jawapan dia adalah 3,970. Jelas ya? Jelas ya? Ada soalan tak nak tanya? Yang pastinya dia ada 2 langkah. Ni langkah 1. Okey? Ni langkah 1. Yang ni langkah 2. Okey? So, dalam menambah 3 nombor ni ada 2 langkah. Langkah pertama iaitu nombor pertama tambah nombor kedua. Dapat jawapan, baru tambah dengan nombor yang ketiga. Jelas ya? Ada soalan ke nak tanya? Sama juga bila tulis jawapan, mesti ikut rumah masing-masing. Tak boleh lari, terkeluar landasan tak boleh. Sebab macam kereta api lah. Kereta api kalau bergerak atas landasan dia je.
Kalau dia terkeluar sikit pada landasan, dia jadi apa? Tergelincir lah kan. Gerabak dia terbalik. Bow sekali. Okey. Okey, untuk berikutnya, ini adalah cara satu. Cara satu. Kamu boleh pilih lah. Pilih satu je cara. Okey, cara lagi satu. Okey, cikgu sebut sebagai cara nombor 2. Cara berapa? Cikgu sebut sebagai cara yang kedua, iaitu di mana soalan dia sama juga tadi. 8 tambah 542 tambah 3420 kan? Tambah kan? Okey, sama juga buat rumah macam biasa. Rumah. Tengok paling besar siapa? Paling besar sampai rumah ribu. So, rumah dia kena puluh, ratus, ribu. Okey? Tengok pada soalan lah. Kalau soalan sampai rumah ribu, kita kena buat rumah sampai ribu lah. Okey, seperti mana cikgu sebut tadi, cikgu suka tulis angka yang mempunyai nilai yang besar di atas, yang kecil sikit di bawah dan yang lagi kecil di bawah. Tapi kalau kamu nak tulis 8 dekat atas, lepas tu nak tulis yang ni, boleh. Tapi cikgu tak galakkan. Cikgu galakkan ikut susunan yang besar di atas. Sifar. Okey, angka sifar. Ni 2 rumah puluh. Lagi 4 rumah ratus. 3 rumah ribu. Boleh? Tarik sikit ni buat garisan. Buat lorong dia kan. Tambah. Okey, 2 rumah sang. Lagi 4 rumah puluh. 5 rumah ratus. Okey, tak habis lagi. Okey, 8 rumah sang. Macam tu. Ya? 8 rumah sang. So, bila dah siap susun semua ni, barulah buat garisan. Bila kita buat garisan, sama juga tadi. Kita kena susun lah. Kena susun. Kita kena tambah. Bila kita dah buat garisan ni, bermakna sudah berakhir dan kita perlu menambah. Okey, bila kita lihat dekat sini, sifar tambah 2 tambah 8. Kan? Ada 3 nombor nak kena tambah. Sifar tambah 2 tambah 8. 3 nombor sekali. Serentak sekali kita tambah. Jadi, mula-mula sifar tambah 2. Lepas tu tambah lagi 8. Jadi, kita tengok nombor yang paling besar siapa? 8 kan? So, 8 dekat kepala. 8 dekat kepala. Naik 2 jari. Okey, lepas 8 apa? 9, 10. Dapat 10 kan? Dapat 10 kan? Jadi, sifar ni bagi dekat rumah sang. 1 ni bagi dekat siapa? Dekat jiran sebelah. Jangan jiran yang jauh. Jiran yang paling dekat. 1. Nampak? Cikgu bulatkan 1 ni. Takut kamu lupa. So, 4 dekat kepala. Naik 2 jari. 5, 6. Lepas tu tambah lagi 1 ni. Jadi, 7. Dapat 7. Betul? Ya? Kemudian, kamu nampak 4 dengan 5. Siapa lagi besar? 5. 5 dekat kepala. Naik 4 jari. Okey, 4 tak kira, 5 tak kira dah. 5 dekat kepala. 6, 7, 8, 9. So, dapat 9. Kan? Kemudian ni 3 tak ada kawan. Bila tak ada kawan, nilai tu bermaksud apa? Sifar. So, 3 tambah sifar, 3 lah. Jadi, jawapan dia 3,970. Cuba kamu tengok cara pertama tadi. 3,970. Sama tak jawapan dia? Sama kan? Tapi cuma cara aja yang berbeza. Macam kamulah. Nama kamu Aminah. Tapi kadang-kadang kawan panggil Ami. Mak kat rumah panggil Nah. Ada kawan panggil Am. Jadi itu adalah orang yang sama. Cuma panggilan sahaja yang berbeza. Jadi sama juga dengan matematik. Ni cara 1. 3,970. Cara 2. 3,970. Cara saja berbeza. Ya. Bagaimana kita nak dapat jawapan. Jadi, anak-anak semua boleh pilih apa cara-cara yang anak paling faham. Kalau faham cara 2, buatlah dalam buku tulis nanti cara 2. Kalau faham cara 1,
buatlah cara satu dalam buku tulis. Boleh? Okey. Jadi semua contoh yang cikgu bagi ni kamu perlu salin dalam buku tulis ya. Di mana kamu tulis tajuk, kemudian kamu tulis contoh satu, kemudian kamu salin soalan. Bila kamu salin soalan, kamu kena selang X1 ni adalah selang satu kotak atau dua kotak. Kamu buat bentuk lazim ni. Satu contoh, satu muka surat. Okey? Contoh satu ni, cara satu ni satu muka surat. Kemudian contoh satu ni, cara dua ni muka surat yang lain. Ya, bermakna satu soalan tu satu je muka surat dia. Okey, tak boleh satu muka surat tu ada sampai dua soalan, dua cara, tak boleh. Nanti dia serabut. Okey. Kemudian bila salin dalam buku tulis, pastikan ianya mengikut kotak. Ni soalan. Lepas soalan X1. X1 ni selang satu lah. Selang satu baru buat rumah. Okey. Jadi mesti ikut selang, soalan, lepas tu selang. Okey, ni tak payah selang. Ni semua terus je buat garisan. Seperti mana contoh. Jadi bila kamu nak buat latihan nanti, bila kamu rasa lupa macam mana nak buat, kamu boleh rujuk kepada contoh yang kamu salin. Sebab tu contoh yang kita salin mestilah lengkap. Kalau contoh kita salin tu tak lengkap, nanti bila kita buat latihan, bila kita tak ingat, kita ikut cara kita sendiri. Cara kita tu kadang-kadang tidak begitu sempurna kan. Macam ni cikgu dah bagi, mesti ada kompos semula. Memang kamu terror kadang-kadang, alah cikgu satu pun nak catat. Memang kita kena catat sebab kita manusia suka buat lalai. Jadi kalau kita buat dengan sempurna, dengan teliti, kita boleh avoid the mistake. In English kata avoid the mistake. Kan? Kita tak nak buat kesalahan sebab dalam mathematical ramai orang pandai tapi tak boleh buat betul kerana mereka cuai. Jadi teknik-teknik ini semua diguna pakai bagi mengelakkan kesilapan berlaku. Memang dia senang, tapi bila dia senang kita mudah buat silap. Jadi bila kita buat macam ni, kita bulatkan, warna merah, jadi kita tak lupa. So kalau cikgu buat rangka ni warna, maka kamu juga perlu buat warna. Kecuali X1 ni bermaksud selang satu langkah. Baik anak-anak, itu sahaja untuk hari ini. Maka mana-mana kelas yang ada buku tulis, salin nota. Kemudian boleh buat latihan dalam buku aktiviti bermula dengan muka surat 17 kan. Kalau yang belum ada tu, insya-Allah cikgu akan bagi untuk minggu ni ya. Kalau tak silap cikgu kelas 3 UA buku aktiviti mereka pada cikgu lah. Okey. Pada cikgu, insya-Allah cikgu akan pulangkan dalam minggu ni juga. Okey. Untuk kelas 3 AB, buku tulis kamu nanti petang ni cikgu akan letakkan di pondok pengawal ya. Dan senarai nama yang hantar buku tu cikgu akan bagi, dan parent awak boleh ambil lah di pondok guard untuk salin nota ni. Kemudian latihan di muka surat 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sampai muka surat 23. Bermakna muka surat 17 hingga 23 lah. Okey, muka surat 17 hingga 23. Buatlah secara berhemah. Buatlah dengan tulisan yang kemas. Kalau angka tu angka 4, make sure you tulis huruf tu, angka tu dengan betul ya. Jangan 4 pun macam 9. Okey, buat pelan-pelan. Bukanlah kata satu hari ni kena siap 17 sampai 23, tak. Kamu boleh ambil masa 3-4 hari ya sebelum seminggu sebab minggu depan lagi kelasnya hari Khamis insya-Allah. Jadi seminggu tempoh masa ada. Jadi 17 sampai 23 tu ada berapa muka surat, kamu boleh bahagilah untuk seminggu tu. Jadi bukan suruh buat 17 sampai 23 tu serentak, nanti kamu buat kelang kabut, lintang pukang kan. Cikgu nak kamu buat tu dengan berhemah, dengan penuh pemahaman dan dapat ilmu. Bukan kita buat kerja ni sebab terpaksa tau. Kita buat kerja ni sebab kita nak dapat ilmu. Sebab ilmu ni akan diguna pakai sampai bila-bila, tambah. Nak buat apa pun kena tambah. So nak berniaga pun kena tambah. Kan? Nak bisnes pun kena tahu kira. Jadi
kamu buatlah dengan berhemah dan dengan penuh pemahaman, dan niatkan agar ilmu kamu dapat ni kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Okey, itu saja untuk hari ini anak-anak. Cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.